TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu, saya ada banyak media sosial. Tapi mak saya marah sebab saya share main handphone je. Salah ke sebenarnya ada media sosial, cikgu? Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton kaunseling di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan bincangkan satu topik ataupun isu yang hangat diperkatakan iaitu impak media sosial. Tak dapat dinafikan lagi, rangkaian media sosial telah mencetuskan satu fenomena di internet apabila ia mampu dan boleh membantu pengguna untuk berhubung antara satu sama dengan yang lain. Namun yang menjadi isu dan masalahnya apabila ada segelintir murid yang menjadi begitu obses dengan menggunakan media sosial. Dan hal inilah yang ingin kita sama-sama kupaskan iaitu impak media sosial dalam kalangan remaja bersama dengan guru bimbingan dan kaunseling kita, Cikgu Muiz Rusli dari SMK Sungai Besar Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mira. Sihat apa khabar Cikgu? Alhamdulillah saya sihat. Mira pun nampak ceria hari ini. Saya ceria dan saya pun sihat Cikgu. Sama-sama kita dengan tagline Cikgu Muiz. Tak dapat dinafikan lagi. 1, 2, 3. Padu. Itu tagline Cikgu Muiz. Padu. Dan Cikgu, hari ini kita nak sama-sama diskusi tentang impak media sosial kan Cikgu. Tapi sebelum itu tadi ada murid yang bermasalah datang kepada Cikgu dengan mengatakan dia ada banyak media sosial. Salah ke dia main handphone ni? Sebenarnya kalau mak dia asyik marah je, kenapa marah ni? Salah ke dia? Kalau Cikgu Muiz boleh bantu murid tersebut. Okey, terima kasih Mira atas soalan yang saya kira cukup hebat dan terima kasih juga kepada murid yang bertanya tadi. Kan, baik apabila kita bercerita tentang salahkah seseorang murid itu mempunyai media sosial, bagi saya tak salah. Sebab apa? Sebab media sosial sekarang ini sudah orang kata menjadi satu medan untuk kita membunuh masa. Kalau dulu kanak-kanak kan, waktu kita kecil-kecil dulu kita menggunakan bermain dengan tank-tank, bermain dengan konda-kondi, main lastik, berenang dan sebagainya sebagai masa sebagai cara untuk kita membunuh masa. Tetapi sekarang ini sudah berbeza. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton yang bersama-sama dengan kami pada hari ini, kita kena tahu zaman kita sekarang ini dah berbeza. Kalau dulu macam yang saya sebutkan tadi, sekarang ini inilah medan ataupun medium untuk mereka membunuh masa, mencari kawan dan sebagainya. Cuma apabila kita bercerita tentang media sosial, ada satu perkara yang perlu diberi penekanan iaitu pemantauan dengan kita tahu batasan-batasan. Kalau tidak kita akan terus lemas dalam permainan media sosial itu sendiri. Leka akan menjadi leka. Tapi kan Cikgu, apabila Cikgu kata tadi media sosial ini juga perlu dalam kalangan remaja ataupun murid. Persoalannya seberapa ataupun perlu sangat ke murid ni ada media sosial Cikgu? Kalau ditanya adakah perlu sangat kan murid-murid pada media sosial, bagi saya sekarang ini media sosial telah pun menjadi macam makanan. Sebab apa? Sebab mungkin boleh kita katakan majoriti murid sudah ada media sosial. Setidak-tidaknya untuk mereka berhubung dalam grup kelas kan, ataupun grup bersama dengan keluarga, ibu bapa dan sebagainya. Jadi memang kita boleh katakan majoriti murid sudah mempunyai media sosial. Dan boleh kita katakan juga media sosial ini menjadi tempat untuk mereka bersosial secara maya. Kan kalau dulu mungkin kita dapat bermain bersama dengan rakan-rakan di taman, di sekolah dan sebagainya. Sekarang ini kalau kita minta mereka untuk bersama-sama bermain di luar rumah, mungkin mereka tidak selesa dan mereka lebih selesa untuk bermain di dalam media sosial bersama dengan kawan-kawan dan sebagainya. Cuma
kalau kita dapat lihat pembahagian media sosial pun kita dah nampak dah kan. Untuk orang yang mungkin dewasa ada media sosialnya, untuk orang muda remaja ada media sosialnya, untuk mereka yang ber-OOTD kan ada media sosial, mereka yang suka bercakap ada media sosial. Jadi apabila kita bercerita tentang media sosial ini, dia mungkin sudah menjadi orang kata apa, kehidupan kepada remaja itu sendiri. Tak dapat dipisahkan lagi Betul, lah, betul, cikgu. betul, betul. Tapi kan cikgu, kalau kita tengok statistik menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, ada mengatakan remaja dan juga kanak-kanak merupakan golongan majoriti yang ada menggunakan media sosial ini. Tapi kan cikgu, sebelum mereka menggunakan ataupun melayari media sosial ini, apa yang seharusnya mereka tahu dan peka tentang keadaan media sosial itu sendiri sebelum mereka melayari laman tersebut? Baik, terima kasih Mira atas soalan itu. Apa yang murid-murid perlu tahu sebelum melayari media sosial? Satu perkara yang anda semua kena tahu ialah media sosial ini adalah merupakan dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Apa itu dunia tipu-tipu? Siapa yang nak kongsi benda buruk kan Mira kan? Betul, Semua betul. nak cerita yang baik-baik, Indah semua saja. yang nak cerita yang cantik-cantik. Mira sendirilah kalau bangun tidur nak tak kongsi muka yang tak make up, muka bangun tidur dalam media sosial. Tak nak, cikgu. Kan? Mungkin kita akan rasa macam kita nak kongsikan benda yang baik, kongsi benda yang menarik. Jadi untuk murid-murid yang nak bermain media sosial ini, bagi saya mudah saja. Jangan dedahkan perkara-perkara peribadi kepada orang-orang yang kita tak kenal, kan? Kepada kawan-kawan baru yang mungkin kita baru kenal, kan? Macam kita tak selesa, tapi kita dah cerita macam-macam dengan dia. Jadi benda ini agak tidak sesuai lah, kan? Dan seterusnya, apabila kita bercerita tentang media sosial, kita jangan terlalu yakin untuk berbicara dengan orang luar yang mungkin kita baru kenal ataupun mungkin orang yang kita tak kenal, kan? Bila kita banyak meluahkan perasaan, sebenarnya kita tak tahu siapakah yang berada di sebalik skrin tu, kan? Mungkin dari nama dan gambar nampak macam perempuan, tetapi hakikat dan realitinya mungkin lelaki, kan? Sekarang ini itu yang saya katakan dunia tipu-tipu. Jadi apabila kita nak berkongsi cerita, berkongsi hal peribadi, kita kena hadkanlah. Kan itu perkara yang kita kena tahu supaya kita tidak terjebak dengan dunia tipu-tipu ini dan menjadi mangsa kepada mungkin predator yang berada di luar sana. Wow. Jadi orang kata bahasa mudahnya ialah lindungi data peribadi anda. Betul. Jangan semudah atau sewenang-wenangnya kongsikan kepada insan atau individu yang tidak dikenali. Dan apabila cikgu sentuh tadi, tak semua orang ingin kongsikan yang mereka tak cantik, tak siap dekat laman media sosial. Cuma nak tunjuk yang lawa-lawa je. Dan itu sebenarnya secara tak langsung pun boleh trigger psikologi seseorang apabila ada individu yang rasa nak jadi macam dia, nak jadi macam dia, nak jadi macam dia. Padahal itu dunia tipu-tipu. Tapi itu ada kaitan dengan kesan penggunaan media sosial kalau kita tak kawal dia. Tapi selepas ini Cikgu Muiz akan kongsikan pula kesannya bagaimana. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Counselling Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam kaunseling di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, seorang guru kaunseling yang sangat hebat dan berpengalaman, Cikgu Muiz Rusli dari SMK Sungai Besar Selangor. Dan di mana hari ini kita diskusi tentang impak media sosial dan macam yang semua sedia maklum, fenomena orang kata ketagih dengan media sosial ini sangatlah berleluasa, terutama sekali dalam kalangan remaja. Jadi Cikgu Muiz, apa kesan penggunaan media sosial ini tanpa kawalan ataupun tanpa sepadan? Baik Mira, apabila kita bercerita tentang kesan penggunaan media sosial tanpa kawalan, ini sudah tentulah kita akan bercerita tentang perkara-perkara yang buruk, kan? Baik, apabila kita bercerita tentang kesan media sosial tanpa kawalan, yang pertama mungkin saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid, para penonton yang saya kasih sekalian, ialah penyebaran berita palsu tanpa kawalan. Sebab apa? Sebab apabila kalau kita lihat, kan, banyak berita yang mungkin kita tak dapat nak sahkan kesahihannya dikongsi secara meluas, terutamanya oleh murid-murid kita ni, kan. Kalau orang dewasa mungkin mereka boleh fikir tentang baik buruk ataupun relevan ataupun adakah berita ini betul ataupun tidak, tetapi bagi mereka
di kalangan murid-murid ini, mereka tak tahu, dan mereka tahu mereka nak menjadi orang pertama yang berkongsi tentang cerita-cerita yang mungkin tak pasti. Itu yang kita risau tu, Mira. Sebab apabila kita bercerita ataupun kita menghantar berita-berita yang tak sahih ini, dia mungkin akan memberi kesan dan impak bukan hanya sekadar kepada sekolah, tetapi mungkin kepada negara juga. Sebab isu itu mungkin boleh menjadi isu yang besar. Baik, yang kedua, mungkin juga boleh berlakunya buli cyber di kalangan murid-murid. Kan? Sebagai contoh, kalaulah katakan mereka murid-murid ni dia yakin, Mira tahu, walaupun bagi mereka badannya besar dan sebagainya, mereka yakin yang mereka ini cantik. Tetapi bagi sesetengah orang, bagi orang yang melihat, mungkin merasakan bahawa dia ni tak cantik, dia ni badan besar dan sebagainya. Dengan perkataan yang mungkin dikeluarkan itu hanya sekadar untuk gurauan, tetapi sebenarnya dia boleh menghiris perasaan, hati dan jiwa mereka yang ada media sosial ni. Secara tak langsung dia akan menjadi buli cyber yang kata apa, tak boleh nak dikawal lah. Kan? Dan juga ada setengah orang yang menulis status sama ada di mana-mana media sosial, dan status itu tidak sependapat dengan para penonton ataupun netizen, dengan netizen pengguna yang lain. Maka banyaklah kecaman yang diterima. Itu juga boleh kita katakan sebagai buli cyber kepada murid itu sendiri. Dan apabila kita bercerita tentang tanpa kawalan, sebut tentang tanpa kawalan ni, Mira, dia akan membuatkan murid itu menjadi ketagihan gadget. Ketagihan gadget. Bila sebut tentang ketagihan gadget ini, bukan sekadar murid, kita sebagai orang dewasa pun mungkin kita tak boleh nak melepaskan gadget ini dari tangan, kan? Kalau kita orang dewasa pun mungkin boleh kita kategorikan sebagai ketagihan gadget, apatah lagi anak-anak kita di peringkat usia remaja yang sedang membangun, yang cuba untuk mencari identiti, kan akhirnya mereka terlibat dengan ketagihan gadget itu sendiri. Dan yang last sekali, yang terakhir mungkin saya boleh kongsikan, impak kepada penggunaan media sosial tanpa kawalan ini ialah akan wujudnya trend yang mungkin merapu, Mira. Kan sekarang ni kalau kita tengok ada trend yang lelaki semayang dengan kipas, kan, jadi makmum dan sebagainya. Begitu juga yang perempuan dan sebaliknya lah, kan. Kita nampak trend-trend yang mengarut ini akhirnya akan meletup dan semua orang nak cuba nak menjadi orang yang pertama, menjadi trendsetter ni. Kan? Jadi sebab itulah saya katakan, kalau kita tak ada kawalan yang baik, kawalan yang betul terhadap penggunaan media sosial kepada anak-anak ini, itulah perkara-perkara yang mungkin boleh berlaku kepada mereka. Faham. Jadi maksudnya apabila mereka ini lakukan trend ataupun challenge yang tak sepatutnya itu, secara tak langsung pun boleh mengundang kepada kecelaruan pemahaman dalam agama juga, kan, cikgu? Kerana apa yang mereka lakukan itu pun agak sensitif juga isu ini, cikgu. Betul. Dan juga kalau saya boleh tanya cikgu, adakah apabila mereka menggunakan media sosial ini tanpa kawalan boleh menyebabkan kemerosotan akademik mereka juga? Sudah tentu, Mira, sudah tentu. Sebab media sosial ini dia macam berhantu, kan. Yalah, kita dah tengok laptop, kemudian kata kita nak tidur. Bila kita nak tidur, kita tengok handset sekejap, kan. Bila kita tengok telefon itu, kita sangkakan mungkin seminit, 2 minit, rupanya dah sampai sejam. Tahu-tahu dah pukul 1 pagi, kan. Akhirnya itulah yang berlaku. Okey. Dan kalau daripada aspek ibu bapa pula, apabila mereka ataupun berhadapan dengan anak-anak yang menggunakan media sosial ini tanpa henti, tak mampu untuk kawal diri mereka, apakah tindakan yang sewajarnya dilakukan oleh ibu bapa untuk mengawal perilaku si anak? Okey, baik. Apabila kita bercerita tentang kawalan, kan, betul lah, ibu bapa lah yang ada kuasa untuk mengawal anak-anak ni, kan. Macam mana cara untuk mengawal? Banyak cara sebenarnya. Mungkin ada yang katakan telefon anak-anak ini adalah satu perkara yang peribadi. Tetapi bagi saya, secara peribadi, bagi saya, kan, sekiranya telefon itu dibeli oleh mak ayah, kan, prepaidnya diberi oleh mak ayah, kan, talian internet diberi oleh mak ayah, bagi saya tidak ada istilah peribadi untuk anak-anak di sekolah rendah dan sekolah menengah ini, kan. Jadi ibu ayah perlu mengawal penggunaan gadget ini kepada anak-anak. Caranya macam mana? Jangan sesekali biarkan anak-anak membawa telefon bimbit ini masuk ke dalam bilik mereka. Itu yang kita risau tu, Mira. Sekarang ini mungkin mak ayah dia
takut anak keluar malam. Tetapi zaman sekarang, kita bukan takut anak keluar malam, tetapi takut anak mengundang predator masuk ke dalam bilik mereka. Pukul 10 malam, pukul 11 malam, mereka boleh buat video call dan sebagainya, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu tolong cek telefon bimbit anak masing-masing. Kan? Tengok galeri mereka, tengok video mereka, tengok WhatsApp mereka, tengok media sosial mereka, tengoklah apa sahaja yang mungkin boleh ditengok. Contohnya kalau kita tengok history, kan, sejarah apa yang mereka lihat dan sebagainya. Di situ kita dapat lihat anak kita bagaimana. Jadi jangan terperanjat kalau kita rasakan anak kita telah membuat perkara yang mungkin lebih jauh ke hadapan berbanding dengan kita. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah, tolong semak telefon bimbit anak-anak. Kemudian tengok juga media sosial mereka, dengan siapa mereka berhubung melalui ruangan chat, ruangan sembang dan sebagainya. Tolong tengok. Kemudian berikan masa yang berkualiti dengan anak-anak. Caranya bagaimana? Kan kita biasa lihat, kan, mungkin ibu-ibu, ayah-ayah bawa anak pergi berkelah. Kemudian ambil gambar, tulis dekat situ quality time bersama keluarga. Hakikat dan realitinya tidak, Mira. Kan anak-anak itu dibiarkan mandi laut, tetapi mak ayah masih lagi melihat telefon bimbit dan sebagainya. Adakah itu yang kita katakan sebagai masa berkualiti? Begitulah, Mira, lebih kurang. Okey, maksudnya kita pun tak boleh letakkan 100% kesalahan tu kepada murid-murid ataupun anak-anak. Ibu bapa juga memainkan peranan yang penting. Seperti kata pepatah Melayu, bapa borek, anak rintik. Okey. Jadi kita berhenti berehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi perkongsian tentang impak media sosial, terutama sekali dalam kalangan remaja dan anak murid di sekolah. Jangan ke mana-mana, hanya di Kaunseling Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam kaunseling di Didik TV KPM, di mana hari ini kita berdiskusi, berbincang tentang impak media sosial. Cikgu Muiz dah terangkan bagaimana punca boleh berlaku tindakan saranan dan juga peranan khasnya atau khususnya kepada ibu bapa untuk mengawal anak-anak mereka. Dan juga cikgu, kalau murid-murid ini didedahkan, diberi untuk menggunakan media sosial, kerana sekarang ini zaman mainstream, zaman semua orang menggunakan media sosial, kan? Bagaimana cara yang terbaik untuk mereka menggunakan dengan bijak supaya tak tersalah, tak tersilap? Okey, baik. Bila kita bercerita tentang penggunaan media sosial dengan bijak ini, dia bukan hanya sekadar kepada anak-anak, tetapi mak ayah juga mainkan peranan, kan? Sebagai contoh, ibu-ibu, ayah-ayah boleh memasang aplikasi yang boleh mengawal penggunaan gadget ini kepada anak-anak, dan juga mungkin boleh mengawal juga apakah aplikasi yang mereka nak pasang di telefon bimbit masing-masing, kan? Mereka kena minta izin mak ayah dulu, barulah anak-anak boleh pasang. Memang ada aplikasi macam tu, Mira. Jadi mak ayah bolehlah cuba cari dalam internet, kan, bagaimana cara untuk memasang aplikasi itu. Yang penting sekarang ialah kita perlu mengawal penggunaan gadget, penggunaan media sosial kepada anak-anak. Kita tak boleh nak larang anak-anak nak bermain media sosial. Sebab ini zaman mereka. Kalau kita dulu, kita mandi sungai, kan, main teng-teng, main lastik, main congkak dan sebagainya. Tetapi sekarang ini anak-anak kita tidak lagi begitu. Ini zaman mereka, inilah permainan mereka. Jadi ibu ayah perlu mainkan peranan untuk memastikan anak-anak kita tidak terlalu bebas dan main media sosial ini ada kawalannya. Baik, seterusnya, kepada anak-anak yang bermain media sosial, tolong jangan percaya dengan orang luar. Tolong jangan percaya dengan orang yang kita tak pernah jumpa. Tambahan sekarang ini kita dapat lihat, kan, di berita dan sebagainya, ada scammer, kan? Mungkin untuk kanak-kanak ini tidaklah berlaku, dia hanya berlaku kepada orang dewasa. Tetapi untuk kanak-kanak remaja ini lain pula ceritanya, Mira, kan? Mereka mula untuk bermain cinta, kan, bermain api cinta dan sebagainya. Kemudian mereka mula menghantar mesej, kan, minta untuk buat video call dan banyak lagi. Itu yang saya katakan, kalau mak ayah takut anak-anak keluar
dari rumah, sebenarnya anak-anak boleh menjemput predator datang ke rumah jika tidak dikawal. Jadi saya minta kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tolong hadkan masa penggunaan telefon di kalangan anak-anak. Katakan kita boleh buat syarat 10 malam hantar balik kepada mak ayah. Jangan biarkan anak-anak ini bermain media sosial, bermain permainan game dan sebagainya sehingga lewat malam, kan. Kita risau takut banyak perkara-perkara buruk yang akan berlaku. Kemudian kita tolong jangan dedahkan identiti kita kepada orang yang kita tak kenal, kan. Kita jangan dedahkan identiti kita ataupun info-info sulit mengenai keluarga kita dan alamat sebagainya. rumah. Betul Mira, kan. Jangan dedahkan. Kita risau boleh disalahguna oleh mereka. Dan mungkin juga kita boleh sebut berkenaan dengan kawalan kendiri, kan. Bukan hanya sekadar mak ayah, tetapi murid-murid sendiri perlu mengawal diri mereka daripada menjadi penagih gadget dan media sosial ini. Nak tak nak, murid itu sendiri kena jaga. Okey, mungkin kita boleh sentuh sikit, kan, bagaimana cara untuk belajar tapi dalam masa yang sama kita bermain media sosial ni. Mungkin saya boleh sentuh sikit, Mira, ya. Okey, kita boleh buat cara Pomodoro. Pomodoro ni macam kita belajar dengan 4 blok. Satu blok itu kita boleh katakan kita letak setengah jam, kan. Kita belajar selama setengah jam, kemudian kita rehat 5 minit. Dan waktu rehat 5 minit itulah mungkin kita boleh tengok sikit-sikit, kan. Kita boleh buat apa benda sahaja yang kita nak buat dalam masa 5 minit itu. Cukup 5 minit, kita berhenti, kita belajar balik. Kita belajar dalam masa setengah jam, kemudian kita rehat. Waktu rehat 5 minit itu, mungkin kita boleh cuit-cuit sikit, tapi kita kena ada kawalan kendiri lah. Kita kena tahu, kita kena, orang kata apa, memang betul-betul patuh kepada 5 minit itu. Kita buat 4 blok. Diam tak diam, Mira, kita dah belajar selama 2 jam dan dalam pada masa yang sama kita dapat rehat, bermain dengan media sosial dan sebagainya pada waktu kita belajar juga. Yang penting kawalan kendiri kita kena tahu bagaimana kita nak menguruskan penggunaan media sosial itu dengan bijak. Macam tu, Mira. Ataupun mungkin ibu bapa sendiri boleh setkan time. Kalau nak guna media sosial, weekend sahaja. Betul. Orang kata hari bekerja, weekdays tu belajar. Gunakan masa tu untuk menimba ataupun menelaah pelajaran, cikgu. Betul. Cuma saya sentuh sikit, Mira. Betul, ada mak ayah yang menetapkan syarat begitu. Boleh tengok hujung minggu dan sebagainya. Saya pun tak ada masalah. Kadang-kadang anak saya pun kalau mereka perlukan pada hari biasa, saya bagi juga. Tapi dalam pada masa yang sama, saya juga mengetatkan penggunaan media sosial dan telefon bimbit ini kepada anak-anak. Itulah yang kita risau, Mira, sebab zaman kita ni berbeza. Kan, kita kena pantau juga. Tolong tengok sejarah-sejarah apa yang mereka layari selama ini. Betul. Kalau tidak, dia akan menjadi, itulah dia, kan. Kita takut benda-benda yang mungkin buruk itu akan berlaku. Betul. Kerana ini merupakan jaringan tanpa batasan. Boleh akses apa sahaja, cikgu. Itu bagi peranan ibu bapa yang di rumah. Bagaimana pula untuk peranan guru yang berada di sekolah? Okey, baik. Terima kasih, Mira, atas soalan yang diberikan. Guru juga perlu menasihati anak-anak cara penggunaan gadget dengan betul, kan. Cara penggunaan media sosial dengan betul. Boleh juga jemput orang kata apa, SKMM, kan, untuk datang ke sekolah untuk kita berbicara tentang penggunaan internet dengan selamat, kan. Kita boleh, orang kata apa, cyber safe. Kan, cyber safe, cyber security. Kita boleh jemput mereka untuk berkongsi dengan anak-anak supaya anak tahu. Mereka ni, Mira, kan, kalau kita lihat mereka ni dah didedahkan dengan telefon bimbit, dengan media sosial ni sejak kecil lagi. Sejak kecil lagi, Mira. Kalau anak-anak menangis, kita solusinya ialah bagi telefon. Kan, anak menangis, bagi telefon. Jadi apabila mereka dah didedahkan perkara ini sejak kecil, maka tidak hairan apabila mereka dah meningkat dewasa. Nak kata dewasa tu tidaklah, kan. Mungkin di sekolah rendah mereka masih lagi orang kata apa, berminat untuk bermain dengan telefon bimbit itu. Sebab itu mungkin bila mak ayah cuba tarik, anak-anak akan menangis, anak-anak akan kata apa, memberontak dan sebagainya. Dan sedikit kesimpulan daripada Cikgu Muiz tentang impak media sosial ini dalam kalangan remaja.
Okey, media sosial ini boleh jadikan kita sebagai orang yang baik dan juga begitulah sebaliknya. Jadi kita gunakan media sosial dengan bijak, kita buat perkongsian yang menarik untuk membina orang kata apa, kita punya pengaruh kita, membina kekuatan kita, membina kemahiran kita untuk kita kongsikan dengan orang ramai. Kan? Jadi kepada murid-murid sekalian, gunakan media sosial, gunakan telefon bimbit dengan bijak, binalah pengaruh kita, binalah bakat kita dengan cara menggunakan media sosial dengan betul. Ya, baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Abdul Muiz atas perkongsian tentang impak media sosial ini. Apa yang kita boleh rumuskan, penggunaan ini boleh datangkan kebaikan dan juga keburukan bergantung kepada cara penggunaan, ciri personaliti dan juga sikap pengguna itu sendiri. Betul. Dan satu pepatah yang saya ingin kongsikan kepada anda, gunalah dengan bijak kerana mungkin media sosial ini boleh membina anda atau memusnahkan anda. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi hanya di slot kaunseling Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM